di maka kalau dikeluarkan siapa, maka jikalau dikeluarkan yang dikeluarkan siapa yang sudah masuk, bila seorang itu dia keluarkan siapa dia masuk dia keluar lain dan dimasuk pula akan setengah dia tinggal. Dan jikalau pada para orang lain sekalipun, maka wajib mandi atas yang mudah siapa awal lah. Tiada pada orang lain. Lagi dah. Baiklah begitulah. Sekali je kali lagi dah. Kata maka jikalau dikeluarkan, yang dikeluarkan siapa, dia sudah masuk. Kalau takdir seorang ni Zaid, dia masuk ke separuh zakat dia kepada orang lain. Dan dimasukkan pula angkat putih. Dan dimasukkan pula akan setengah dia tinggal. Zahir kata masuk separuh dah. Dia masuk separuh, masuk lepas siapa tu wajib mandi ya. Adapun kalau separuh tu wajib mandi lagi. Kalau keluar mandi baru wajib mandi. Ini masalah Zahir ni, dia masuk ke siapa dia kepada orang perempuan lah. Jadi pertama tadi kata bini dua lah. Masuk dari bini pertama separuh, kalau dia cabut, dia masuk pula ada bini kedua dia tu. Maka hukumnya wajib atas laki-laki ni mandi. Bila lepas siapa dia keluar untuk mandi, wajib mandi kat situ. Itu beza dia. Kalau masuk setengah siapa, tiba-tiba tak keluar mandi, wajib mandi. Kalau masuk siapa, keluar, kalau masuk siapa, awal tak keluar mandi, wajib mandi. Itu tahu dia. Masalah dah. Contoh, satu tahu bini dua lah, mudah lah. Kalau dia bini dia kan, buat lain, zina lagi. Aku tahu dia zina tu. Mandi tu wajib. Itu tahu dia tu lekat si bini dua lah dia. Kerana dia jahat kan, dia masuk dari zina. Tak zina pertama, zina kedua. Dia mandi juga. Gelap. Maka jikalau dikeluarkan keluar siapa, dia sudah masuk. Dan dimasuk pula akan setengah yang tinggal. Itu saya kata separuh-separuh dah. Dia kata dan dimasukkan pula akan setengah tinggal. Itu saya kata pertama tadi separuh, kedua ni separuh pula dah. Itu dia. Saya kata separuh pertama tadi. Dan dimasukkan pula akan setengah yang tinggal. Dan jikalau pada orang lain sekalipun. Kalau pada Abdullah, wajib mandilah tak. Kalau pada orang lain pun separuh-separuh, tapi wajib mandi tak tahu je masuk. Berbeza. Dan jikalau pada orang lain sekalipun, maka wajib mandi atas yang muknya siapa. Tiada wajib mandi pada orang lain. Orang lain perempuan je lah. Gini dah saya kecek cerita ni. Zaid dia masuk zakat dia pada bini pertama. Separuh saja lah. Lepas tu dia keluarkan zakat dia masuk ke dalam isteri kedua dia tu. Maka hukumnya wajib atas Zaid ni kena mandi. Walaupun separuh-separuh sekalipun. Tapi dia panggil siapa dah situ tu, maka wajib mandilah. Maka perempuan tu tak wajib mandi. Perempuan tak keluar mandi. Kalau perempuan keluar mandi, wajib mandi juga. Ni anda ni tak keluar mandi situ tu. Perempuan yang kena masuk sekolah tadi, kalau dah tak keluar mandi, dia tak keluar mandi, tak wajib mandi lah. Kalau keluar mandi, kalau separuh, wajib mandi juga situ tu. Atau dimasukkan qadah siapa,
Orang yang tidak hafal daripada permulaan. Boleh sama jadi dia tu. Semula jadi dia tak siapa bagi dia. Atau dimasukkan pada syafa. Orang yang kena syafa daripada permulaan. Daripada asal ada syafa tu. Bila orang yang asal ada syafa, maka ditibarkan itu. Ditibarkan pada syafa orang yang banyak ramah lah. Orang ramah sebasa dia lah. Orang mana orang sebasa dia tu. Jadi mana kalau orang yang tidak ada syafa dasar dianya, maka nak kepada mana? Maka kepada tuan ramah lah. Dan jikalau ada mempunyai syafa, pasal dia, pasal seorang itu ada syafa. Dan jikalau ada mempunyai syafa, tetapi terpotong. Kau tadi asal jadi dia tak ada syafa. Kau ni pula syafa ada tapi terpotong. Baik. Baik. Baik ngaji. Ada baik. Dan jikalau ada mempunyai biasa tak ada kita lah. Dan jikalau ada mempunyai syafa, tetapi terpotong. Ada syafa asalnya, tapi terpotong. Maka ditibarkan syafanya yang terkerak. Macam mana terpotong tu tu kiranya. Kalau asal dia hanya seci bertakdir lah, kalau terpotong, sekali tak ada syafa tu, maka ditibarkan seci juga syafa dia tu. Dan jikalau ada hasyafahnya sangat panjang sangat. Ada lagu ni ya. Ada tu ya tadi. Ada. Kalau pun lagi dia ada tu. Kalau ada tahu si pen dulu dah. Si pen hukum. Tak nak mikir lagi tadi. Tak nak mikir ke mana tu. Kalau kita ada ada situ dah. Nak kepala dah. Nak kaji apa lagi ada kita aja. Dan jika ada hasyafahnya sangat panjang, maka terdapat tidak mesti daripada hasil janabah itu. Maka terdapat tidak daripada hasil janabah itu memasuk sekaliannya. Jadi bagi orang yang hasyafah sangat panjang, maka wajib mandilah. Janabah wajib mandi ni ketika masuk semua syafah dia tu. Kalau kita masuk siapa dia walaupun dia sekalipun, kita tak mandi lah. Dan jikalau ada hasyafah yang sangat panjang, maka dapat tidak mesti daripada hasil janabah itu memasuk sekaliannya hasyafah tadi. Maknanya kalau seorang itu hasyafah panjang, maka wajib mandi, wajib janabah dia wajib mandi ketika masuk semua situnya. Kalau sekiranya masuk ke habis daripada hasyafah dia, walaupun panjang sekalipun, wajib mandi dah, tak janabah lagi. Kalau tak puan mandi. Keluar mandi, wajib ikutlah. Dan jikalau daripada binatang, seperti umpama kera. Kalau seorang ni dia kera masuk ke zakat dan farat dia. Dia takdir lah. Ada Allah Alam lah hukum di sini ni. Dan jikalau daripada binatang seperti umpama kera, diintibarkan qada
ada nisbah kepada zakat binatang. Seperti dinisbahkan yang pertengahan kepada zakat manusia kepadanya. Kita dah. Ini jidwabit asyafah bagi binatang. Dan jikalau dari binatang seperti umpama kera ditibarkan kepada asyafah tadi, ditibarkan siapa? Qadar ada nisbah kepada zakat binatang. Zakat binatang lah. Kalau binatang ada zakat tadi ke lebih asyafah dia lah. Seperti nisbahkan yang pertengahan kepada zakat manusia kepadanya. Lebih pertengahan. Tidak panjang sangat, sederhana situ ya. Jadi maknanya lebih binatang yang ada zakat ni, lebihnya zakat dia ataupun zakat pertengahan manusia tadi. Begitu ya. Berkata Kalyubi, dan diiktibarkan orang yang ketiada siapa kejadiannya. Kami ikut Kalyubi pula. Dia kata dan diiktibarkan, dia ambil kira lah. Diiktibarkan, dia ambil kira orang yang ketiada siapa kejadiannya. Mana asal dia. Tak ada siapa. Jadi mengikut Kalyubi, bagi orang yang asal tak ada kejadian, tak ada siapa ni, diiktibarkan orang yang samanya lah. Orang yang samanya salah dia lah. Jadi kalau Yubi mudah ya. Kalau Yubi kata bagi orang yang tidak ada siapa, akan tiba siapa ni ikut orang sama dia, sebaya dia situ lah. Kalau kita Melayu lah. Ada bandingan negara. Supaya kita sama kita. Ditibarkan, dia ambil kira orang yang samanya. Dan pada binatang yang tidak ada siapa baginya, dan pada binatang yang tiada siapa baginya bagi binatang, qadar siapa manusia pertengahan. Kalau binatang ada siapa ni, maka kena kira qadar siapa manusia pertengahan tadi. Kalau ada siapa dek, siapa dia lah. Binatang tadi. Kalau binatang tak ada siapa, maka tiba ke siapa dia ni, tiba siapa manusia pertengahan. Dan pada binatang yang tiada siapa baginya bagi binatang, qadar dianya nak kira ke mana? Bagi binatang yang tak ada siapa ni, nak kira qadar ke mana? Kata dia, qadar siapa manusia yang pertengahan dalam farak tu. Sama ada kubur, masuklah. Sama ada masuk, sama ada kubur atau dubur. Berarti masuk dubur jadi depan, dia bakal pada adilah, pada siapa tu lah. Kalau binatang aku ada siapa, pada siapa dia. Kalau binatang dia ada siapa, ikut siapa manusia pertengahan, dia masuk sama ada kubur atau dubur tu. Sama ada tu. Sama ada kubur atau dubur. Sama ada kubur atau dubur. Sama ada kubur itu kubur perempuan, masuk zakat tu sama ada masuk ke kubur atau ke dubur. So, atau masuk ke zakat ni sama ada kubur itu kubur perempuan atau kubur lelaki. Bagaimana kubur lelaki? Kalau kubur perempuan mudah tak? Bagaimana kubur lelaki ni? Kubur dia kecil, lebih zakat. Itu kubur dia.
Dia ada dia tak ambil masuk kubur tu dulu. Sama ada kubur lah perempuan atau kubur lelaki dia dah. Bila kubur dia bagi tu. Tengok ayat yang pada tu dia. Dia buat akal dia. Dia buat lebih kurang tak? Terus boleh kaki ke? Asyik kubur. Kubur kubur belakang. Masuk. Tak habis mati dia tak lepas mati molek. Sama ada kubur itu kubur perempuan atau kubur lelaki. Apa ini? Tak kena misal. Dia misal kata masuk kubur ni. Seperti bahawa dimasukkan hasyapuhnya dalam batas akalnya. Misal kata masuk ke kubur pada kubur lelaki dia. Tak misal kita. Mati molek tak habis. Tak ni sepenuh masalah lah. Seperti ini, misal kata dimasuk ke kubur, dimasuk ke zakat kubur lelaki dah. Misalnya, seperti bahawa dimasukkan hasyapuhnya dalam batas zakat umpamanya. Contoh kalau umpam boleh kata pisau boleh tak dengan nak dia. Batas dia tak bisa. Kalau nak bisa dia boleh. Tapi kata sebut apa ni? Mungkin boleh. Kalau begini, sebab begini. Bahawa dimasukkan hasyapuhnya di dalam batas zakat umpamanya. Itu misal bagi zakat masuk dia zakat. Mana zakat masuk dalam hasyapuh lelaki-lelaki. Zakat lelaki-lelaki masuk dalam kubur lelaki-lelaki. Kubur lelaki-lelaki ni kubur zakat dia. Dia kata kubur je. Maka bahasa hasil jenabahnya. Maka hasil jenabah tadi. Maka hasil jenabahnya bagi orang yang memasukkan zakat, dia berzakat dia. Habis itu hasil jenabahnya orang yang masuk ke zakat dia kubur atau kubur perempuan itu lelaki-lelaki. Hasil jenabah lelaki itu. Dan sama ada tak habis lagi ni. Dan sama ada ia dua orang lain masuk dia dua orang lain ke atau dirinya. Sama ada ia dua orang lain, sama ada ia dua orang lain, dia masuk dua orang lain atau dirinya sendiri. Boleh tak? Ya, zakat dia berdua dia. Dia boleh tak? Itu dia. Buat dia itu dia. Betul ni. Dan sama ada ia dubur orang lain atau dirinya atau dubur diri dia. Masih jenama belakang situ. Sama ada orang hidup tadi. Sama dia masuk ke zakat dari orang hidup atau orang mati. Kalau gamuk lah. Ada berlaku dulu. Nama dia. Dia juga lebih. Seorang pelaku mati. Pelaku mati. Baru mati lah. Comel lah pelaku. Comel tak ada juga. Asyik sahu lah. Sahu demo lah. Dia mati. Kata-kata orang lah. Dia sebelum mati. Jumpa tu orang masuk dia. Masa mati tu. Ada panas lagi lah. Orang masuk ke. Oh ya. Gitu. Tak kira dah. Hidup mati pun dia nak lagi. Dia tahu jahat gitu lah. Betul Allah Allah lah ada khabar juga ada kecek-kecek betul. Sama ada orang hidup atau mati. Sama ada dia masuk ke Zakaria tu kepada kubur orang hidup atau mati. Dan sama ada berhubung atau bercerai. Berhubung ni mana hidup kerja lagi. Kalau cerai nak putus.
sama ada berhubung atau bercerai. Mana berhubung, mana berzakat pada tubuh, bercerai utuh. Okay. Dan sama ada berhubung atau bercerai, nisbah kepada orang yang masukkan. Itu masuk. Kalau hak cerai putus, nisbah yang masuk perempuan je. Ya, perempuan itu zakat terpotong, dia masuk zakat, dia berfarak dia. Maka jenabah perempuan itu lah. Terpotongnya orang tahu mana tu. Dia jumpa contoh lah sana. Dia boleh farak dia. Asal jenabah tu. Sama ada berhubung, dia tak ambil lagi dah. Sama ada berhubung atau bercerai. Nisbah kepada orang yang masuk dah. Nisbah masuk dah. Tiada kepada yang empunya. Tiada kepada yang empunya terpotong daripadanya. Tiada kepada yang empunya terpotong daripadanya. Oleh takdir lelaki dia. Suami terpotong siapa? Tiba-tiba bini dia berbuh dari dia. Maka lelaki kena mandi. Mereka yang masuk dia. Bini dia kena mandi dia. Nisbah ni diadu di bahasa lah. Nisbah kepada orang yang memasukkan. Tiada kepada empunya yang potong daripadanya. Tidak ambil kira pada hak terpotong tu. Begitu. Dan tidak ada hak. Tidak ada hak atas perempuan. Dengan ia perempuan memasukkan dalam faraknya zakat yang terpotong tu. Tak kena hak dah. Perempuan yang masuk ke zakat yang terpotong dalam farak dia, walaupun dia keluar mani, maka tak kena hak dah. Tak kena hak dia panggil. Tak kena hak sini mana, tak kena zina dah. Gitu. Kena hak. Ada hak atas perempuan dengan ia masukkan dalam faraknya zakat itu potong. Dan demikian lagi kata dia. Dia kata perempuan yang memasukkan zakat terpotong dalam farak dia, maka tak kena hak dah. Tapi kalau buat mandi, uji mandi. Kecil ni masalah nanti masalah jenabah ni lah. Tapi nak ada hukum dia pun lebih lanjut lagi. Kalau perempuan dia masuk ke zakat terpotong dari farak dia, maka kena hak pembela dia. Demikian lagi mahar. Demikian lagi mahar. Untuk wajib mahar tadi lah. Mahar ni mahar kahwin lah. Dia tahu zakat ni zakat zaid. Dia ambil zakat tu bubuh dah. Farak dia. Maka tak kena mahar. Tak kena mahar bagi laki-laki tu dia. Demikian lagi mahar bagi perempuan yang mempunyai faraid. Demikian lagi mahar. Demikian lagi ini mana tidak kena mahar bagi perempuan yang mempunyai faraid yang terpotong. Dan tak kena. Gini. Dan demikian lagi mahar, mana demikian lagi tidak kena mahar. Tidak kena mahar bagi perempuan. Tidak mahar atas lelaki yang ada kita. Demikian lagi mahar bagi perempuan yang mempunyai farak yang terpotong jika lelaki masuk ke zakatnya.
Mana mereka lagi sini mana tak wajib mahar bagi laki-laki, dia dah masuk ke zakat daripada potong tu. Mana pun dia gini. Kalau takdir seorang itu nikah, akan nikah dia. Tiba-tiba zakat para perempuan ni kena potong. Maka laki-laki suami dia ni lah masuk ke zakat dalam para perempuan tadi, maka tu wajib mahar. Wajib mahar bagi laki-laki itu. Kau terpotong dia situ. Dia tubuh kau mahar. Topik kita lah, silap baca. Demikian lagi, tiada mahar atas laki-laki. Gitu. Demikian lagi dah. Demikian lagi ni wajah sabar pada wajah supaya perempuan. Kalau perempuan masuk ke zakat suami terpotong, kepala harap dia, maka tak wajib mahar atas laki-laki. Atas perempuan tu. Tak wajib hak. Begitu juga laki-laki yang masuk ke zakat ke dalam farak perempuan yang terpotong, maka tak wajib mahar atas lelaki tadi. Wajah sabarnya pada dia tak kena hak, tak kena mahar situ. Kalau laki-laki masuk ke zakat dalam farak perempuan terpotong, wajib mas kahwin lah. Kalau perempuan pula dia masuk ke zakat terpotong daripada dia, tak kena hak situ. Wajah sabar juga tak kena berlaku situ lah. Kuku dia ekor ni mudah ingat dia payung. Ya, dia ingat apa ni kadang bertanya. Boleh soal dua tu ya, tidak ada gamuk dah dua tu ya. Boleh soal situ ya. Saya boleh buat jawab gaduh-gaduh, apa boleh soal pula. Macam sana. Segi perbuatan dia tu haram. Segi perbuatan dia. Buat dia haram. Ada buat dia. Sekolah ni lah, sekolah ni ada alat kan. Ada rekod, ada zakat laki-laki, zakat para perempuan, alat masuk haram begitu. Muka mani, tangan, ya, lawan ni lalu tu bisa keluar haram. Kasus semua bila ni tak bini tak apa, buat betul kan. Kena sesuai juga tak ada apa dia. Kena semua lah, kena semua ada segeliti hok. Akhlak tak boleh. Kata Asnawi, bahawasanya tidak disabitkan dengan zakat yang terpotong. Kata Asnawi ulama besar bahawasanya tidak disabitkan dengan zakat yang terpotong itu nasab. Nasab keturunan. Gila dah. Bahawasanya tidak dinasabkan, tak dibangsakan keturunan, tak dimping lah. Tak dibangsa keturunan dia panggil. Bahawasanya tidak dinasabkan, tidak disabitkan, bahawasanya tidak disabitkan dengan zakat yang terpotong itu nasab. Dan ihsan ni makna dipanggil ihsan ni mana zina musa. Zina musa ni mana orang yang berkahwin sudah berzina lain pula situ ya. Kalau takdir lah dia ni masuk ke zakat dia terpotong tadi pada perempuan lain. Maka tak berzina musa situ. Dia masuk zakat dia tu. Ubat dia tu haram lah. Kena dia. Bahawasanya tidak disabitkan dengan zakat yang terpotong itu nasab. Kalau takdir lah dia masuk ke zakat dia ke dalam para perempuan. Tiba-tiba tu bila anak perempuan tadi masa dia situ tu ke zakat dia walaupun zakat dia
bukan ikhtiar dia masuk lagi dia. Ada saja mana ada mani. Ada mungkin yang mani tu laki dia ada. Kalau bini dia masuk dari hak dia sendiri, dia bangsa dah untuk laki dia. Ya, zakat laki dia terpotong. Ya, dia masuk zakat dia daripada dia sendiri, bini dia. Tak dia boleh handuk, berarti ada dah. Benih dari dia tu. Daripada dia tu. Kau kena sak situ tu. Ada lah betul ayat yang dan tahlil. Tak dibangsa, tak dikata tahlil. Dia buat tahlil sini. Ini buta tu dah. Kau tak kerja sore tu. Sore ni kata tiga. Maka untuk menghalalkan dia kena nikah lain lah. Tiba-tiba suami baru dia ni masuk ke zakat terpotong. Maka tidak halal situ. Walaupun dia masuk zakat dia lebih dia siapa, maka tak dikatakan tahlil dia panggil. Tak menghalalkan isteri dia ni pada suami asal tadi. Dia tubuh dia situ je. Jadi. Jadi masalah dah. Pertama, tak disabitkan nasab dengan masuk ke zakat terpotong dan tak dikatakan ison mana zina muson masuk ke zakat terpotong dan tak dikatakan tahlil menghalalkan nikah dia tak ikut tadi dah. Pas kira seorang tercerai ikut tiba-tiba dia nak balik semula dengan isteri dia pun minta tenaga lah upah lah dia tenaga tiba suami baru ni masuk ke zakat terpotong pada dia sendiri misalnya maka tak halalkan lagi bagi suami ngumpulkan lagi dan mahar tak mahal juga ni mas kahwin tu dan iddah sebagai iddah tak habis iddah ke oh tak kena lah dia masuk ke zakat yang terpotong daripada isteri dia cerah misalnya ya, maka tak sampai iddah situ iddah cerah sampai iddah situ je sebab kenakan dia dan berambil-ambilan tak nak sambil ke dia berambilan ni warna tu lah kalau tak dia masuk ke zakat yang terpotong ke dalam isteri dia maka tak dibangsakan berambil-ambilan lah tak dibangsakan tertuan natu situ dia sebab terpotong tadi dan batal ihram dengan ni pun diri haji batal dengan masuk tadi dan batal ihram dan batal ihram mana tidak batal ihram tu dia ni dan batal ihram yang ni tidak batal ihram tak gitu dah dan batal ihram yang ni tidak batal ihram juga dia tak batal jugalah kira haji umrah tak batal dan hanya yang sabit masalah kitab dia batal ihram pula kalau dia dia batal ihram hak lain sabit laku tiba-tiba dia haji batal dia kata yang ni tak batal lah hanya sabit ayat tidak dia kata dia tak batal dia hanya sabit itu jenabah juga kalau sabit jenabah ya mahal tak kira tak berambil dia pun tak kira muasyarah dia panggil tak kira juga tahlil tak berlaku hak kiranya jenabah ya hanya yang sabit itu jenabah saja juga jenabah saja bagi perempuan tiada tak sabit jenabah pada lelaki yang mempunyai zakat
Dan hanya yang sabit itu jenabah, dua jenabah saja. Bagi siapa? Bagi perempuan je. Tiada, tidak apa? Tidak sabit jenabah. Tak, pada lelaki yang masuk, yang memberi zakat. Laki-laki tua zakat tu, tak ke jenabah dia. Pakai perempuan dia masuk dia. Nampak tak? Dia kata, kita nak yakni. Yakni tak batal ihram. Dan hanya sabit itu, sabitnya masalah ni jenabah saja ya. Bagi siapa? Bagi perempuan. Tidak tak sabit jenabah. Bagi yang pergi zakat tadi. Tua zakat tu. Sabit jenabah lah. Kena mandi dia ya. Bukan dia masuk. Betul dia. Tu betul dia. Tiga. Dan difarokkan, dibezakan. Dan difarokkan, dibezakan pada mandi. Dan difarok capar jawi. Dan difarokkan dan dibezakan pada mandi. Yang ni wajib mandi. Difarokkan pada mandi yang difarok dan dibezakan pada wajib mandi tu. Musannif ni disebut yakni tu sebab dia sebut dia wajib mandi. Tiba-tiba tak disebut wajib mandi, dia malah bagi kitab tu yakni. Taskarnya. Dia malah sapu dah kitab dia tu. Dia yakni pada wajib mandi tu. Dia malah sapu dah. Dia boleh nulis tadi. Guna wajib. Malah sapu yakni pada orang gitu. Jadi, pada sapu dia tulis dah ke tak? Malah sapu dah pada mandi, yang ni pada wajib mandi. Tu dia. Kita tak ngaji dia kan. Mana kita boleh. Apalah orang pula. Payah-payah dia kata. Kalau kita tak mengaji. Kita mengaji dengan guru kita. Pak Alim. Ada mengaji juga. Alim juga. Dia bagi kita tu. Itu dia. Ilmu dia bagi dia. Kalau kita tak mengaji. Sebab ilmu dia ada tu. Dia bagi kita tu. Kita nak ambil dulu kita. Nak buka dulu kita. Kat mengaji. Kat guru, kat murid. Juga pula betul. Dan diparokkan, dibezakan pada mandi ini, pada wajib mandi dengan bahawasanya ni. Diparok kepada wajib ini bahawasa lebih luas babnya. Wajib mandi ni luas sangat bab dia situ tu. Difarokkan pada mandi, yang ini pada wajib mandi dengan bahawasanya terlebih luas babnya daripadanya. Babnya bab mandi ni padanya pada wajib mandi tu. Jadi katanya dibezakan pada wajib mandi ni luas sangat bab dia situ tu. Jadi mana bab wajib mandi ni luas sangat situ tu. Mas'alatun, satu masalah. Hazi mas'alatun. Suka lagi di sini. Pak Ayub sebab ini. Mas'alatun. Jikalau masuk seorang daripada perempuan. Sama mana ni. Dia masuk seorang tu. Takdir masalah kalau ada pada tu baik. Takdir masalah kalau ada. Itu nak ya. Jikalau masuk seorang dalam para perempuan. Ibu soalan dia, kalau sekiranya seorang lelaki masuk daripada perempuan, soalan dia ada kewajiban. Bukan sedar ni bukan tidak. Ini buat soalan kita ni. Kalau takdir dah berlaku perkara ni, bagaimana seandainya seorang lelaki masuk daripada perempuan itu? Soalan dia ada kewajiban ke tidak situ ke dia. Itu ayatnya. Bukan nak ngaruh. Itu masalah tu dia takdir depan dia berlaku tu. Kalau muslim saya agak kita reti kita nak agak air. Kena mandi kita tak nesal. Sebab tu kita biasa dah ni. Masa kita Mekah tu kita. Bila dia mengajar tu.
Dia kata tu guru ni ada, dia bagi ilmu lah dunia ke dia tu, dia gaib tadi. Dia nampak isi hati dan murid dia tu. Jadi termasuk sedar ni, bila tengok mengaji ramai, dia bawa dia pergendian luar lagi ni. Pergendian lah, tidak garap pergendian, lalu mengajar tu. Sedar pun, unggah tu pergi keluar, kita tengok gapa luar dari pergendian ni. Tu dia pun, tak ngajar tu, kita ada. Kita mengajar. Kita mengajar. Ini murid ramai ni berasa hati lah. Murid kalau aku tubik tak lagi, dia baca kitab. Kalau Daud juga, dia tak baca kitab. Lebih mana Daud ni? Tu dia ada ilmu suku tak bagi dia. Ni orang alim kan, orang amal dia ni ada dalam dia rasa dia ni dia buka. Tak tahu apa lagi. Lepas tu, bila saya mari, orang mengajar mula. Sudah mengajar dia kata, aku tak baca kitab tadi, jika Daud lebih luar ni, aku tak baca kamu ni, sebab Daud ni akan kena kitab masalah sendiri ni. Daud ni esok akan kena kitab masalah ni kitab dia. Oh senyap lagi. Ada sifat, tidak kita ni sifat. Itu masalah dari ilmu kita tu. Dan aku tunggu jaga, tunggu jaga, aku tak magang. Dari ilmu kita tu. Sifat asap dari ilmu kita. Dia menyebut masuk. Ayuh kan dia menegak lah. Dia demo lah. Kita ngaji lama tu, kita cara kita. Dia ngaji baru je, marah lah. Best sepatu lah. Nak ilmu, sedikit banyak ilmunya tak kau datang ngaji lah. Boleh melakul kata, kalau kita ngaji boleh ilmu sedikit banyak. Tak ada buku atas kita dah. Jadi kita nak beradak lah. Ngaji kita nak beradak. Kita buku, dia ada sifat lebih lah. Tapi mari ke balik tepi lah. Kata dia menyegak lah. Kita ngaji lama, dia waktu sedap lagi kita. Dia ngaji kita. Ada. Pasal mengajar, orang akak sikit, di dan ni, buat modi kita pun. Mengajar juga, tapi mengajar lah. Biasa. Orang dia sebut kacik nama orang, Zaid, dia sebut nama orang ni. Kita tak sebut nama mana dah. Kita ngaji lama dah. Nama sebut kita sebut nama kita dah, sebut nama orang lain dah. Yang penama lah. Allahumma salli. Ilmu semasa kita bagi sebanyak. Kita mengajar kepada kita dah. Kita dah sama, cara sama belajar. Tak ada murid ada siap, cara siap belajar. Yang kita ada sama, cuma juga ada ilmu iya. Mana boleh kan? Kita jaga kita. Soalan dia nya ada ke wajib mandi? Ada tiada dosa ya, tekwan. Halal. Tak boleh soalan dosa ya. Ada ke wajib mandi atau tidak? Jawabnya, berkata Syekh Ali Malaysia. Saya dah dia tak mari pendapat dia ni. Dia ambil ulama-ulama dulu tu. Ali Malaysia lebih lah. Berkata Syekh Ali Sabra Mulasi. Macam Mulaisi pun ada. Mulasi pun ada. Berkata Syekh Ali Sabra Mulasi. Wajib mandi. Wajib mandi. Kata Syekh Ali Sabra Mulasi, dia kata wajib mandi. Sebab apa wajib mandi? Di sisi Syekh Ali Sabra Mulasi dia kata wajib mandi lah. Kalau seorang lelaki masuk daripada perempuan, kalau mengikut Syekh Ali Sabra Mulasi wajib mandi bagi lelaki. Sebab apa? Sebab wajib mandi. Kerana benar atasnya tarikh itu mandi itu. Benar tarikh mandi, masuk zakat daripada perempuan, wajib mandi lah. Kalau masuk orang, masuk zakat je itu tu. Kalau masuk zakat. Sabi ya. Jadi kata wajib mandi kata benar tarikh mandi tu. Tarikh mandi ni mana masukkan wajah siapa daripada perempuan. Masalah tu, ia tu masalah. Orang khusyuk yang mesti. Khusyuk mesti ni orang yang dua alat dah. Kalau kita ngaji kitab ni, kalau wadah sudah ada wadah. Kalau khusyuk
dah khunsa miskin ni, sebut dia miskin sini ni. So kita berkhunsa, ada khunsa miskin situ juga. So kita berkhunsa saja ya. Dia khunsa saja, nyata khunsa miskin lah. Ini nyata dari miskin dia. Mana seorang yang ada dua anak. Tak kira dia tu rupa perempuan atau lelaki. Orang khunsa yang miskin, orang yang orang yang ada dua kemaluan. Masalah orang yang khunsa, orang yang ada dua kemaluan, zakat pun dia, farat pun dia. Tapi miskin ni dia sama berat lah itunya. Kalau berat manusia, wadah dia panggil. Miskin ni sama berat ya. Alik jatuh pun, ini pun support tak sama berat situ. Kalau kata khunsa wadah, kalau buat laki-laki pun laki-laki. Kalau berat dia perempuan pun perempuan situ. Yang ni miskin ni, dan lebih jatuh, tinggal ni. Orang khunsa yang miskin, tidak hasil jenabahnya. Tidak hasil jenabah orang miskin ni. Tidak hasil jenabahnya khunsa miskin dengan memasuk laki-laki, zakat laki-laki dan faradnya orang miskin. Boleh sini panggil sikit. Orang khunsa yang miskin, tidak hasil jenabahnya, tidak hasil jenabah khunsa miskin ni dengan memasukkan laki-laki, zakat laki-laki. Mana laki-laki memasukkan zakat dalam farad khunsa miskin. Orang khunsa yang miskin tidak hasil jenabah khunsa miskin dengan memasukkan laki-laki, zakat laki-laki dalam faradnya farad khunsa miskin. Orang khunsa yang miskin tidak hasil jenabah khunsa miskin dengan memasuk laki-laki, zakat laki-laki dalam faradnya khunsa miskin. So, jawab dia. Atau ia khunsa miskin memasukkan zakatnya dalam farad perempuan. Seorang lelaki masuk zakat dalam farad khunsa miskin. Jelas suara tu. Atau ia khunsa miskin Penjelas mana tu? dalam farad perempuan. Tidak hasil jenabah ketiga-tiganya, kedua-duanya tu. Tempat ketiga-tiga tu berkeduanya lah. Dalam sawab kedua-duanya. Melainkan tempat tiganya tu berkeduanya. Ini kedua masalah ni lah. Masalah orang lelaki masuk zakat dalam farad khunsa miskin. Ya. Dan khunsa miskin masuk zakat dia dari kubur perempuan. Tak asal jenabah lah. Tak asal jenabah khunsa miskin tu. Tak asal jenabah tak wajib mandi lah. Miskin tadi. Melainkan bukan zikr lah. Melainkan hasil jenabah dijimuk orang kan dia, orang jimuk dia. Orang jimuk si maknanya laki-laki masuk zakat dia ada farad dia. Dan menjimuk dia khunsa atau perempuan. Gitu. Orang masuk zakat dari kubur dia, dari kubur dia. Pada dia masuk zakat dari dua orang dia. Maka hasil jenabah lah. Hasillah ia jenabah. Hasil jenabah itu. Itu masalah. Ada gini yang boleh kecek. Dia khunsa miskin ni. Kalau orang laki-laki masuk zakat laki-laki ke dubur dia, dia farad dia, dah tuan tak wajib jenabah lah, wajib mandi.
Begitu juga usaha miskin ni, kalau dia masuk ke zakat dia dari tubuh perempuan, wajib mandi juga, itu wajib jenabah juga. Wajib jenabahnya sekali itu. Hanya orang masuk ke, laki-laki masuk ke zakat dari farad dia, kalau dia masuk ke zakat dari farad orang lain. Apa dia mandi situ itu. Ini soalan. Ada kesentuk bila laki-laki masuk zakat dia dari farad perempuan, bila laki-laki masuk dari farad dia, dia masuk dari farad perempuan, ada kesentuk hukum wajib itu. Hanya kalau laki-laki masuk ke zakat dari tubuh dia, dari farad dia, lepas tu 10 hari pula dia masuk zakat dia dari farad perempuan, wajib mandi lah. Kalau dia tak masuk, sama kita kena. Kita serta ni. Sehingga masuk tak apa. Asal dia masuk dua ya. Laki-laki masuk zakat dia farad dia. Lepas tu 9 lama dia masuk zakat dia farad perempuan pula. Wajib mandi lah. Sampai dia nampak dia. Kalau dia masuk betul BM ni wajib ke? Wajib. Jadi kat dia. Masalah tu, jikalau jimuk khunsa akan dua laki-laki, dikhabarkan khunsa, khabar tu dikhiarkan, diberi pilih. Kalau khabar dikhiarkan, diberi pilih. Masalah tu, jikalau jimuk khunsa akan dua laki-laki. Khunsa ni dia jimuk dua laki-laki, dikhiarkan, diberi pilih. Dikhiarkan khunsa, diberi pilih ke khunsa tu antara wuduk dan mandi. Dipilih. Khunsa dia masuk ke zakat dia dari dubur, dia masuk ke zakat dia dari dubur laki-laki. Kalau bukan dia dubur laki-laki. Seorang khunsa dia masuk ke dubur, dia masuk ke zakat dia dari dubur laki-laki. Hukum dia diberi pilih, dia khunsa tadi. Dikirakan diberi pilih khunsa antara wuduk dan mandi. Dipilih. Sebab apa? Dipilih. Kerana jikalau dia khunsa, ajar lah, kata dia. Dia 20 lah. Dia. Bukan dah. Akan mandi lah. Masuk akal. Hari ni 17 dah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana wa hab lana min ladunka wa tamim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana wa la tahmil alaina والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله. Dia mau beli dia ni. Ini aja.